Fia Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustakab wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna al-ilma wal fahma wal aqla wal hikmah. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا حجرة بعد الفتح. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayah, taufik dan ketentuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah himpunkan kita pada malam ini di dalam rumah, dan Allah pilih kita untuk bersama-sama mengingatinya. Dan Allah menghendaki kita untuk mentaatinya. Kerana ini adalah daripada hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan disebabkan kita mahu untuk berbuat baik, bukan disebabkan kita tahu akan maklumat kebaikan tersebut, tetapi kita telah ditolong oleh Allah untuk melakukan kebaikan itu. Ini yang Allah didik kita dalam suratul Fatihah: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan jangan kita lupa tentang zikir hawqalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak ada daya dan upaya untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan, melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Bukan sebab kita sihat, kita mampu buat baik. Jika dibandingkan dengan kesihatan 30 tahun dulu, kita lebih sihat daripada sekarang. Tetapi zaman muda kita dulu, kita tidak mampu sebahagiannya untuk hadir ke masjid. Zaman muda kita dulu, kita lebih kuat berbanding sekarang. Tetapi kekuatan yang kita ada, kita tak mampu untuk hadir ke masjid 5 waktu sehari semalam. Inilah kehebatan Allah dan kasih sayang Allah. Allah menunjukkan kepada kita tentang kasih dan sayangnya. Lalu Allah pilih kita semua dan saya pada malam ini berhimpun di dalam rumahnya, yang mana kita sedang berada di zaman yang terlalu akhir, yang Nabi kata di antara tanda-tanda akhir zaman itu, masjid megah. Binaan masjid ini mewah, megah, cantik, tetapi tidak ada hidayah di dalamnya. Orang tak boleh nak buat baik,
Orang tak boleh melakukan kebaikan. Orang tidak mudah untuk melaksanakan kebaikan. Petunjuk itu, hidayah dan taufik itu, dan pertolongan dalam menjadikan kita seorang hamba Allah yang baik mula diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah Nabi sebut juga, ilmu ini mula diangkat oleh Allah. Kita lihat zaman kita, majlis ilmu ini semakin meriah. Tidak seperti 30 tahun yang dulu. Masjid nak boleh program agama, program kuliah ini agak susah. Sebulan lebih kurang dalam 4 ke 6 kali ya. Sebulan hampir 40 kali. Dan ada masjid yang boleh cecah kepada 50 kali program. Paling-paling sikit pun masjid dia boleh adakan 20 program. Bila kita lihat apa yang Nabi SAW nyatakan kepada kita, akhir zaman ilmu ini diangkat oleh Allah. Kita tengok koi meriah, koi rancak. Apa sebenarnya? Rupanya yang Nabi nyatakan dekat kita bukan ilmu itu, tetapi keberkatan ilmu itu mula diangkat oleh Allah. Orang ko pandai, ko alim, tetapi ilmu yang ada padanya tak boleh menjadikan dia orang baik. Ilmu yang ada pada dia tak boleh menghampirkan diri dia kepada Allah Rabbul Jalal. Ilmu yang ada pada dia tidak boleh dia menyempurnakan akan agama yang ada dalam diri dia yang masih banyak belum dilaksanakan. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita sambut program Ma'al Hijrah kita. Dan setiap tahun kita ulang benda yang sama. Lalu kita tanya diri kita, kalau kita dah sambut, umur saya 53, saya tak malu sebut umur saya. Saya rahsia pun dia duduk di 53, saya habaq pun dia duduk di 53. Orang kata, Ustaz, umur jangan bagi tahu kat orang. Kena rahsia. Saya kata, kalau rahsia dia pi ke 35, hak tu syok. Rahsia pun dia duduk di 53, habaq pun dia duduk di 53, ke dekat dengan liang lahat. Ya tak boleh gostan balik umur ni. Cuma ketika umur kita mula ke tua, Nabi kata umur yang barakah itu apabila semakin bertambah umurnya, semakin bertambah kebaikannya. Kita kena tanya diri kita, semakin aku tua, orang kata, Ustaz jangan sebut tua, sebut lama. Lama ni keteruk pergi pada tua. Semakin umur kita bertambah, Nabi kata semakin bertambah kebaikan kita. Maka Nabi kata umur ini barakah. Lalu kita tengok diri kita. Umur kita dah 50 lebih, 60 lebih, 70 lebih. Kebaikan kita koi bertambahkah atau kebaikan kita duduk di tawa yang sama, di takok yang sama, di tangga yang sama macam dulu muda-muda ya. Kalaulah tak boleh nak semayang sunat ba'diyah maghrib serupa dulu, tapi umur kita koi naik.
Nabi kata, jika umur kita bertambah tetapi amal saleh kita, kebaikan kita duk takut yang lama juga, maka umur ini tidak barakah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Apabila seseorang itu dia rasa yang dia dah tua, bermakna tempat dia nak hijrah kepada tempat yang baru dekat. Kita takkan dapat hijrah seperti mana Nabi hijrah. Selepas pembukaan kota Mekah, Nabi kata la hijratan ba'dal fath. Selepas Futuhul Makkiyah, Nabi kata tidak ada hijrah. Tetapi perpindahan insan ini akan berlaku. Kita daripada alam roh, kita pindah pi alam rahim. Duduk dalam perut mak kita 9 bulan 10 hari. Allah takdirkan atas kita pi lagi alam dunia yang kita duduk lah, supaya kita ini dapat merasakan nikmat kenai Tuhan, bukan nikmat dunia, tuan-tuan. Allah kurniakan kepada kita hidup di dalam dunia ini supaya kita dapat rasa nikmat kenai Tuhan. Pasal apa Ustaz kata lagu tu? Sebab masa kita di alam ruh, Allah tanya kita. Ini dalam Quran. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah tanya kita, adakah aku ni Tuhan kamu? Kita semua jawab, qalu bala syahidna, bahkan kami menyaksikan kaulah Tuhan kami ya Allah. Masa tu doa alam ruh ni, Allah kurniakan, rezekikan atas kita duduk dalam dunia ni supaya kita rasa kemanisan kenai Tuhan, seperti mana yang disebutkan oleh ulama kepada kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hijrah ini tuan-tuan, kalau kita lihat yang berlaku kepada Nabi dan sahabat, semua bermula daripada ujian yang dahsyat. Sebab itu tuan-tuan, fitrah hidup ini, seseorang yang melalui kesusahan, akhirnya dia beroleh kesenangan, dia akan merasakan nikmat senang. Dia selalu cerita, nak boleh tara ni pada kata. Nak boleh tara ni, dia kata, pada kata. Nak lalu macam-macam, dia rasa nikmat tu. Kita kena tanya, ujian apa yang kita dah tempuh dalam mempertahankan makrifah kita kepada Allah? Kesusahan apa yang kita telah harung, kita mempertahankan iman dan Islam kita? Macam yang Nabi lalui, macam yang sahabat lalui. Sehingga saat Allah perintah hijrah ini daripada Mekah ke Madinatul Munawwarah, sebelum berlakunya hijrah ini, Nabi kena boykot. Nabi dan sahabat-sahabat melalui pencatuan makanan hampir 2 tahun. Nak dapat iman dan Islam, apa pengorbanan kita? Sebab tu kita tak rasa apa, tuan-tuan. Kita
beriman, tetapi halwatul iman itu kita tak dapat nak rasa dalam diri kita. Kita Islam, tapi kenikmatan Islam itu kita tak dapat nak rasa dalam diri kita. Ini yang berlaku kepada ashabul Rasul. Ujian demi ujian, sehingga kan yang berlaku kepada sahabat-sahabat ini, ada yang tinggalkan harta mereka ikut Nabi hijrah ke Madinah. Antaranya Abdurrahman bin Auf. Dia orang kaya, duk Mekah pergi kaya dah. Ketika dia tanya kat Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku kena tinggal kat semua harta aku." Nabi kata, "Kalau hang bawa susah perjalanan hang." Tapi sebabkan sayangnya, yakinnya dengan Allah dan Rasul, Abdurrahman bin Auf ini selai sepinggang pergi ikut Nabi. Akhirnya di Madinah Allah kurniakan kepada Abdurrahman bin Auf ini lebih kaya sewaktu ia berada di Makkah Al-Mukarramah. Tuan-tuan, saya tak cerita tentang perjalanan hijrah. Ada satu perkara yang saya tertarik dalam peristiwa hijrah ini, iaitu hubungan mereka dengan Allah. Sehingga kan mereka sanggup tinggal keluarga mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sanggup tinggalkan harta mereka untuk Allah. Yang saya nak cerita pada malam ini tentang hubungan dengan Allah itu. Sebenarnya dalam diri kita, kita lebih banyak mengingati selain Allah. Kita tanya diri kita daripada mula bangun pagi tadi, kita banyak ingat siapa dalam akal fikiran kita. Kita banyak fikirkan siapa dalam akal fikiran kita satu hari satu malam. Kita banyak sebut siapa dalam satu hari satu malam. Sebab itu Nabi berdoa dengan 3 perkara. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku atas ingat kepada Engkau ya Allah, dan atas syukur segala nikmat Engkau ya Allah, dan berbuat sebaik-baik ketaatan dan ibadah kepada Allah. Dan inilah himpunan daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ambil masa sikit untuk saya ceritakan tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dalam peristiwa hijrah ini. Betapa kuatnya hubungan mereka dengan Allah. Betapa kuatnya dan yakinnya mereka hubungan mereka dengan Allah. Betapa kuatnya sandaran hati mereka ini dengan Allah. Antaranya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kuatnya keyakinannya dengan Allah, hubung kaitnya dengan Allah. Walaupun masa tu dia adalah seorang yang bukan orang dewasa, tetapi apabila diminta untuk menggantikan akan tempat tidur Nabi, dia sanggup, tuan-tuan. Sebab
Dia yakin dengan Allah. Allah yang telah diceritakan daripada mulut kekasihnya, yaitu Sayyiduna Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap patah perkataan yang keluar daripada mulut baginda Rasul, dia percaya satu dan satu tidak ada perkataan yang gugur daripada pendengarannya dan pegangannya. Walaupun Sayyidina Ali tahu kalau aku ganti tempat ni, akibat dia mati. Tapi dia kata tak apa. Walaupun akibatnya adalah mati, tapi demi kecintaan aku kepada baginda Rasul, aku sanggup. Tuan-tuan, kita tanya diri kita. Zaman ni, zaman agama mula rosak, tuan-tuan. Di masjid mula rosak, di kampung mula rosak, di bandar mula rosak, di sekolah mula rosak, di semua peringkat orang mula tinggalkan agama. Jikalah hari ini Nabi hidup, ataupun kita pergi umrah, tuan-tuan, zaman ni Nabi hidup, lalu Nabi tanya kat kita, wahai fulan bin fulan, agama yang aku perjuangkan 1400 tahun dulu, pasal apa rosak? Hampa tak jaga ke macam aku jaga? Hampa biar ke aku sampai nak kena bunuh? Nabi kata. Aku sampai tak makan? Nabi kata. Aku pergi Taif, orang baling batu, punggai batu ke aku, berdarah tubuh badan aku. Hampa biar ke? Hampa buat tak peduli ke? Hampa buat tak tahu ke? Jika Nabi tanya soalan itu kepada kita, kita nak jawab apa? Kita nak jawab apa depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tak mampu nak tegakkan agama dalam keluarga kita, tuan-tuan. Anak kita, isteri kita, cucu kita tak boleh ikut agama yang sebenarnya. Sehingga Allah bagi warning kat kita dalam Al-Quran. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu. Siapa yang ambil selain daripada Islam agamanya, Allah kata aku tak terima. Falan yuqbala minhu. Sekali-kali tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, macam mana tanda orang yang jaga hubungan dia dengan Allah? Satu, semakin kuat rasa cintanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa kasihnya dengan Allah semakin sayang, semakin kuat. Tuan-tuan, kita tanya, cintaku pada Tuhan pi mana? Kita tak boleh tipu diri kita. Kita tak boleh tipu Allah Ta'ala. Tapi kita boleh tipu semua orang. Tanya diri kita, dalam diri aku ni aku cinta siapa? Allah cintakan kita, Allah sayangkan kita. Walaupun kita masih berbuat maksiat, kata ke orang umur dah 70 ni tak boleh nak tinggal lagi.
Kita minta makan, Allah masih bagi. Kita minta rezeki, Allah masih bagi. Kita minta sihat, Allah masih bagi. Walaupun 70 tahun duk kata ke orang tak berhenti. Hang minta apa aku bagi? Hang mau apa? Sihat, aku bagi. Sakit jantung, pergi operation, semayang hajat, aku bagi sihat. Tapi kita duk buat jahat juga. Semayang kita semayang, tuan-tuan. Tapi hasad dengki kita tak boleh tinggal. Bergaduh sama adik-beradik tak boleh tinggal lagi. Sabit tanah pusaka tak besar mana pun. Semayang kita buat, puasa kita buat, zakat fitrah kita bayar. Tetapi kita masih melakukan perkara yang merosakkan semayang itu. Hasad ni Nabi kata dia seperti mana kayu yang kering yang dibakar oleh api. Nabi kata habis satu pun kayu tu tak tinggal. Semayang kita tak tinggal, puasa kita satu pun tak ada. Sampailah tuan-tuan, kita dok masih lagi tak boleh buang rasa baik dalam diri kita. Akulah orang paling baik, akulah orang paling bagus. Rasa itulah yang berlaku kepada Azazil sebelum ditukar namanya menjadi iblis. Dia rasa dan dia kata. Dia kata apa? Wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam alaihissalam. Dia kata. Tuan-tuan, kita bukan kata lebih baik daripada Nabi Adam. Ramai anak cucu Adam kita rasa kita lebih bagus, kita lebih tahu, kita lebih pandai. Tuan-tuan, kita rasa tak ada apa-apa. Tapi pada Allah ia satu kejahatan yang besar. Kerana apa? Iblis dia kata lagu tu saja Allah hambat keluar daripada syurga Allah. Tuan-tuan, kita yang belum masuk syurga rasa lagu tu boleh masuk ke syurga. Iblis dia duduk dalam syurga. Sabit dia rasa dia lebih baik, dia kata dia lebih baik, Allah hambat keluar daripada syurga. Kita tak pernah masuk, tak pernah tengok lagi. Kita dengar cerita saja daripada hadis, daripada Quran. Tapi kita ada rasa tu. Aku lebih pandai daripada dia. Masa kita tak tahu apa-apa, mengaji pun apa pun tak tahu, satu kitab pun kita tak belajar. Kita jalan tunduk, tuan-tuan. Kita jalan tunduk dengan orang. Saya tak tahu. Saya tak pandai. Bila kita mula dah khatam 2-3 kitab, kita mula pandai kata ke orang. Sebab kita rasa aku lebih pandai daripada orang. Tuan-tuan, ilmu tidak salah. Imam Al-Ghazali menyatakan ilmu ini satu kemegahan. Ilmu ni dia boleh jadi syafa'ah, manfa'ah, dan ilmu juga boleh menjadi keburukan atas orang yang memilikinya. Begitu juga harta, tuan-tuan. Masa kita tak ada duit, miskin dulu, kita rendah diri, tuan-tuan. Kita mula ada harta sikit, kita mula rasa nak miskin ke orang lain. Jadi yang salah dia harta ke? Tak. Yang salah dia orang yang memiliki harta itu. Harta tak salah. Abdul Rahman bin Auf kaya-kaya, tapi dia Allah
Dia di antara sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tak lama dah nak balik liang lahat dah. Tapi jika kita tak berubah dan tak mau berubah cara hidup kita dan perangai kita, kuih baik. Tuan-tuan, Allah tak minta banyak kat kita. Allah minta kita jadi orang baik. Hang kalau alim, hang jadilah alim yang baik. Hang kalau kaya, jadi orang kaya yang baik. Kita walaupun tak ada harta, miskin, tapi jadilah orang miskin yang baik. Jadi ayah, jadilah ayah yang baik. Jadi suami, jadilah suami yang baik. Allah minta kita jadi orang baik ya. Allah minta kita jadi orang baik ya. Zahir yang baik, hati yang baik, sehingga baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, tanda orang yang baik hubungannya dengan Allah, ikhlas dalam akidahnya dan dalam amalannya. Dia tidak mensyirikkan Allah dalam segala hal, sama ada syirik jali ataupun syirik khafi. Kita insya-Allah lepas syirik jali ni, tapi syirik khafi ni kita dok sangkut saya. Riak syirik khafi. Dulu tuan-tuan, kalau bulan Ramadan adanya nama more kat Papaitan, tak buh nama orang marah. Sebab apa? Kalau tuan yang buat more malam tu dia bagi bernyanyi kambing, tiba-tiba kita buh nama orang lain, tuan tu bunyi, malam ni bukan malam dia, malam ni hak buat kenduri ni saya. Pasal apa dia boleh nama? Dalam dok ramai-ramai tu adalah beberapa orang yang nak tutup kebaikan dia. Dia tak tulis nama dia. Dia tulis hamba Allah. Kita tanya, pasal apa tulis hamba Allah, tak tulis nama sebenar? Tak apalah. Ya, orang tak tahu, tapi Allah tahu. Dulu orang tulis papai hitam. Lah dah tuan-tuan. Orang tulis di Facebook. Buat baik ya, kita pun tunjuk ke orang. Asal buat baik saja, tunjuk ke orang. Asal buat baik saja, tunjuk ke orang. Tak bolehkah kita sembunyi kebaikan kita? Yang Nabi ajak kita ni buat baik sembunyi. Sampai Nabi habaq kat kita seperti semut hitam yang berjalan di dalam gua yang gelap. Semut hitam jalan dalam gua yang gelap, nak nampak apa tuan-tuan? Kalau boleh sembunyi, sembunyi lagi. Sembunyi lagi. Biar Allah saja yang tahu apa kita buat. Tapi kita duduk di zaman yang akhir. Maka perkara yang merosakkan amalan ini cukup senang. Kita penat-penat buat baik, kita bagi tahu ke orang. Padahal kita mengaji dah. Amalan riak itu ditolak oleh Allah. Tapi kita orang pandai cakap, kita kalih kot nun, kita kalih kot ni. Sebab tu Allah habaq siap kat kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hampa pandai sembang, pandai cakap. Kata orang ni kali agak ni, kata orang ni kali agak ni. Tak apa. Nanti sampai masa dia, hang tak boleh cakap. Ini janji Allah. Sampai masa, kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, kata Allah. Kami kunci mulut kamu semua. Hak cakap tangan, kaki, mata, semua cakap. Kita pergi mana, kita buat apa. Daripada kita akil balik sampai la, tuan-tuan, tangan mengadu dengan Tuhan. Daripada akil balik, kaki mengadu dengan Tuhan, telinga mengadu dengan Tuhan, mata mengadu dengan Tuhan, semuanya mengadu dengan Tuhan, perut mengadu dengan Tuhan. Kalau banyak baik, selamat. Tapi kalau banyak jahat daripada baik, na'udzubillahi min zalik. Pasal apa kita ada ghalib? Sebab banyak perkara yang mengghalibkan kita. Ni Allah ingatkan kita setiap minggu, tuan-tuan. Cuma kita tak perasan. Tiap-tiap minggu pagi Jumaat ni, hari ni Khamis pagi esok, pergi lusa, imam baca surah Sajadah. Fadhuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha. Tak lupa akan pertemuan hari ini. Allah Ta'ala. Jika kita ingat pertemuan kita dengan Allah pada hari yang Allah tetapkan. Hari apa, tuan-tuan? Hari Mahsyar. Saya tak boleh lari, tuan-tuan tak boleh lari. Tak ada siapa boleh lari. Allah kata, sebab apa? Sebab kita lupa hari pertemuan itu, kata Allah. Ketiga, kita orang yang jaga hubungannya dengan Allah, dia mengekalkan rasa takut dan sentiasa berharap dengan Allah. Tuan-tuan, kita tanya, kita sebenarnya takut apa lagi? Ada tak kita rasa takut sampai hari ini umur aku 53, apa yang Allah sebut dalam Quran aku tak ada pun. Contoh dia, Allah sebut dalam Quran, orang mukmin ni bila disebut nama Allah, hati dia rasa gemetar, takut dengan Allah. Bila dibacakan atas mereka ayat Allah, iman dia bertambah. Ada tak sifat tu kat aku? Umur aku dah 50 lebih ni. Bila aku dengar saja nama Allah, aku mula rasa gemetar dengan Allah. Tuan-tuan, ni Allah sebut dalam Quran. Tanda ni Allah sebut dalam Quran. Sifat orang beriman dalam surah Al-Mu'minun. Kita tengok, kita ada tak sifat? Kita tengok, tak ada. Allah kata, beruntunglah, berjayalah orang beriman ni bila dia semayang khusyuk. 53 tahun, berapa kali kita rasa takhasyak itu? Allah sebut dalam Quran ni orang beriman. Pernah tak kita rasa, ya Allah, aku ni siapa pada sisi hang?
Kerana apa yang engkau sebutkan dalam Quran, satu pun tak ada dalam diri aku. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita kena tanya tuan-tuan, kita kena rasa takut sebelum Allah panggil kita. Sebelum kuliah tadi kita baca kasidah Rindu Madinah. Lihat Nabi macam mana, hidung Nabi macam mana, rambut Nabi macam mana, kening Nabi macam mana. Tuan-tuan, berapa kali Nabi mai jumpa kita? Umur kita 53 ni. Berapa kali kita boleh tengok wajah dia? Kita nak pergi mati ni, kita nak pergi masuk liang lahat ni, cerita tubuh badan dia kita banyak kali ulang lah. Pasal apa Nabi tak mau jumpa aku lah? Pasal apa Nabi tak main dalam mimpi aku lah? Aku pergi Madinah pun, aku bagi salam kat Nabi, balik-balik hotel tak apa. Aku mimpi lain. Aku boleh mimpi nak kahwin lain. Pasal apa? Tuan-tuan, saya tanya diri saya, tak rasa halat kan? Tak pernah sekali pun mimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak rasa halat ke tuan-tuan? Sebelum kita nak masuk liang lahat, sekali pun tak pernah tengok wajah dia. Nabi yang susah payah, yang kita boleh buh nama Islam, din Islam ni. Nabi sayang kat kita, hak susah payah, sehingga kan kita boleh dengar cerita dia balik pada hari ini. Tak ada rasa ralat. Kita ada rasa tak sungguh-sungguh kita minta duit dengan Allah sungguh-sungguh sampai sembahyang ajar? Tak minta lulus periksa final exam sampai sembahyang ajar? Berapa kali kita sembahyang ajar nak jumpa Nabi? Ataupun kita tipu Allah Ta'ala lah. Rasa tu tak ada. Tuan-tuan, cinta tu bukan duduk sini. Cinta tu duduk sini. Cinta tu duduk sini, tuan-tuan. Kita cinta dengan Allah, cinta tu duduk sini. Cinta dengan Nabi, cinta tu duduk sini. Tuan-tuan dengar kan? Keluarga Yasir, cinta dia dengan Allah, anak dia habis semua. Isteri dia semua habis dibunuh oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka suruh pindah keluar daripada Islam. Dia kata tak mau. Aku sayang Allah, aku sayang Muhammad. Itulah antara keluarga yang didoakan oleh Nabi. Berbahagialah keluarga Yasir. Habis anak dia mati depan dia, tuan-tuan. Tak pernah ada. Kita tak ada. Tuan-tuan, kita duduk dalam rumah Allah ni. Saya kuliah tak sampai lagi sejam, rasa nak mati dah. Rasa nak mati dah. Tak sampai sejam lagi saya cakap. Lepas tu saya kalut duduk tengok jam. Agak-agak tuan-tuan, besok kita ni boleh tak duduk dalam syurga Allah? Sebab Nabi kata apa? Nabi kata majlis ilmu ni seumpama Allah taman-taman syurga.
Kita rasa apa tuan-tuan ketika kita belajar nak duduk dalam taman syurga? Kita rasa lemah ke? Cemui ke? Tuan-tuan, orang kaki bola dia sanggup. Dia sanggup. Dia rabat pagar demi bola. Padahal tak ada apa. Dua pasukan lawan, kita boleh apa? Ni bola punya pasukan. Dua pasukan ni dia berlawan dua. Kita haduk rabat pagar ni boleh apa? Tak boleh apa. Depa kelab bayar setahun sampai 100,000. Kita boleh apa? Dia duk rabat pagar. Tapi sebab kita cinta, kita suka. Jadi apa pun jadi. Kenapa rasa tu? Saya bukan nak cerita pasal bola. Pasal apa rasa tu kita tak boleh rasa seperti mana kita duduk dalam masjid. Allah sebut dalam Quran, siapa yang duduk dalam masjid haram, Allah kata apa? Amina, rasa aman. Siapa masuk dalam dia, aman. Sakinah. Tapi kenapa kita tak rasa tenang, tuan-tuan, ketika kita di dalam rumah Allah? Tuan-tuan, antara tanda orang yang menjaga hubungannya dengan Allah, dia sentiasa mengingati Allah dalam segala hal. Habis ni saya berhenti. Dia ada banyak lagi, tapi saya pun tak boleh nak nama. Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ingat Allah banyak-banyak kalau nak berjaya. Kalau nak berjaya, ingat Allah. Jangan sekali-kali kita lupa Allah. Ketika kita tak boleh beroleh nikmat, tuan-tuan, ketika tu kita harap dengan Allah. Mak Nabi kata tu, manusia ni dia akan rapat dengan Allah, hampir dengan Allah dalam dua keadaan. Pertama, ketika dia susah, duk cari Allah. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Orang pergi umrah, kirim. Kirim doa. Lah macam-macam pun tuan-tuan. Kirim doa, pergi umrah mula. Ada package tuan-tuan. Nak doa pendek, doa panjang. Doa pendek, sekian bayar dah. Doa panjang, sekian bayar dah. Semua tu Nabi sebut dah akhir zaman. Jangan risau. Sebab apa benda ni berlaku? Sebab kita duduk akhir zaman. Saya tak cerita pasal isu dan saya tak bangkitkan isu. Tapi yang saya fikirkan, kenapa isu ni berlaku? Kerana kita telah berada di zaman yang akhir. Di zaman yang hujung yang Nabi sebut benda ni. Sebab itu tuan-tuan, ketika kita mula lupa Allah, ketika itulah kita mula berada dalam keadaan yang ghaflah, yang lalai, ke jauh dengan Allah, jauh, 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 jauh dan jauh. Bila kita mula jauh dengan Allah, pada saat itu hati kita mula kerah.
Bila kita menerima nasihat, kita tak akan dapat menerima nasihat tersebut. Orang kata apalah? Sebab hati kita mula keras, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, kita jangan lupa tentang kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan lupa dengan rahmat daripada Allah. Kita nak masuk syurga, jika tidak ada rahmat Allah, kita tak boleh masuk, tuan-tuan. Dengan keadilan Allah, tuan-tuan, tak tahulah, saya tak tahu, tuan-tuan, tapi saya tengok diri saya. Semayang sunat pun, ba'diyah qabliyah pun, kita tak boleh nak cukup sampai lah. Ba'diyah maghrib, qabliyah maghrib, ba'diyah isyak, kita tak boleh nak semayang, tuan-tuan, tapi kita nak masuk syurga. Kita rasa kita hebat, tahu mana yang kita boleh rasa kita ni ahli syurga. Sampailah umur 53, kita tak mampu nak bangun semayang malam. Tak mampu, tuan-tuan, nak istiqamah semayang malam. Walaupun Allah habaq kat kita tiap-tiap minggu, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah bagi semangat lagi kat kita, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Allah bagi semangat kat kita. Ada rahsia yang tersembunyi orang yang semayang malam ni, tapi kita tak boleh, tuan-tuan. Tapi kalau musim derian, kita duduk di dangau, di kebun, tak boleh duduk 4 hari, 5 hari, seminggu duduk tunggu derian. Pukul 3 luruh buah, boleh bangun, tuan-tuan. Pasal apa? Kita nampak apa? Kita nampak duit. Tuan-tuan, tak tahu mana duit ni. Penat, tuan-tuan, kita cari duit daripada muda sampai lah, tak cukup. Dari muda kita cari duit ni sampai lah. Dari muda sampai lah kita duk fikir pasal duit, tak ada nuktah. Tak ada nuktah. Semayang malam kita tinggal, semayang sunat qabliyah ba'diyah tak boleh cukup. Tapi kubur dah panggil kita, seru kita tiap-tiap hari. Kita lalu di perkuburan qaryah kita, kubur kita. Bulan bin bulan, tak lama hamil, pernah duduk tempat aku ni. Kita tak ada rasa apa. Kita rasa kita sihat lagi. Tapi umur kita dah 60 lebih lah, tuan-tuan, 70 lebih. Takkan kita boleh hidup lagi 70 tahun lagi. Kita tak kemas lagi. Ni nak masuk liang lahat, kita tak kemas lagi. Tak ada apa kita boleh bangga dengan diri kita. Kita duk lupa, kita duk ingat kita boleh buat. Betul kan, tuan-tuan, kita boleh buat. Kemarin masa Covid dulu, semua masjid katuk. Kita pengurusi masjid mampu lah buka. Kunci dah kat kita, Pak Siap. Siapa kita tak boleh buka? Azan B. Tak, kunci kat kita. Kita ada kuasa. Yang ni masjid kita. Siapa kita tak mampu buka? Boleh buka pula, tak boleh rapat. Pasal apa? Tak mampu nak rapat. Pergi jarak 1 meter, 1 meter, 3 kaki, 3 kaki. Bukan ada pegawai duk mai hari-hari. Pasal apa? Kita tak mampu nak bagi rapat. Kita kata kita boleh, kita kata kita kuasa. Mana boleh kita? Kita terlupa tentang tadbir Allah. Yang Allah didik kita dalam semayang, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang tadbir sekian alam. Yang tadbir kita ni dia. Bila boleh rapat? Saya tanya diri saya tanya tuan-tuan, siapa yang sujud syukur dengan Allah? Kita terlupa. Yang dulu kita duk hingap
Mayang tak rapat, tak ikut sunnah, Nabi tak buat, Allah bagi rapat. Siapa yang sujud syukur? Kita terlupa. Boleh-boleh saja, terlupa terus. Sampailah tuan-tuan, orang duk batuk sebelah kita duk geli lagi. Sampailah kita. Tuan-tuan, virus ni tak nampak pun. Seorang pun tak boleh nampak. Dia mai satu dunia, tak ada siapa sampai pakar perubatan kata tak ada ubat. Hang pakar dalam perubatan tak boleh cari ubat, tak mampu dia kata. Allah nak mai hebat dengan kita. Hang hebat tak kau mana, hang tak boleh lawan aku. Aku hantar tentera aku yang halus ya, tak mampu nak lawan aku. Allah didik kita. Ni yang Allah didik kita, supaya kita tak sombong dengan Allah, supaya kita tak berani nak lawan dia. Tapi bila kita lepas semua benda, kita tak ingat kat dia pun, kita tak mampu nak sujud kat dia, tak mampu nak letak kepala, terima kasih ya Allah, dulu kami tak boleh main masjid, kemudian kami dapat sembahyang jamaah, tapi kami jarak-jarak. Ada orang yang tak main sembahyang Jumaat, tak boleh sebab kota dah cukup. Sampailah, dia kata kota pun cukup juga, sampailah tak sembahyang. Baiklah tak ada kota. Nampak tuan-tuan, banyak benda ni. Nabi kata besok sampai akhir zaman, ramai orang tinggal salat. Kita tak tahu sebab apa. Rupanya 2 tahun dia tak biasa sembahyang Jumaat. Lalu yang ni kita takut tuan-tuan. Ketika Allah pilih kita. Pasal dulu masa kita duk hunha-hunha, lah Allah pilih kita duk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan ingat tak satu doa dalam Quran? Lepas ni saya nak kata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mana orang baik boleh jadi jahat. Kita dulu semayang, boleh jadi Allah tarik kita, Allah tentu dan takdirkan kita tak semayang. Dan orang yang tak semayang, Allah takdirkan, pilih dia jadi orang yang kaki semayang. Tentang akhir kalam saya, kita jangan tenang lagi selagi kita tak dapat mati husnul khatimah. Sebab orang yang jahat boleh dipilih jadi orang baik, dan orang yang baik boleh dipilih semula jadi orang jahat, sehinggalah kita dapat akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Tuan-tuan, orang yang boleh mengucap la ilaha illallah, Nabi kata 1000 seorang. $999 sangkut. Saya tanya diri saya tanya tuan-tuan, selama mana kita ada orang mati, berapa orang yang kita dengar jelas kat telinga kita, akhir nafas dia sebut la ilaha illallah, ataupun paling pendek Allah, dia ambil. Maknanya nak boleh hak yang Nabi kata ni, tak semua orang. Jadi sebab tu kena ada rasa takut dalam diri kita, dan harap sungguh-sungguh
Jadi kita duduk sembahyang, zikir, duduk dalam majlis ilmu ni, buat apa? Kita harap mudah-mudahan baik yang kita buat ni, kita dapat apa yang Nabi kata. Yang tu lah. Sebab kebaikan yang kita buat pada hari ni tak mampu kita nak beli syurga Allah. Tapi kita harap. Sebab itu harapan ini kena kuat. Harapan ni kena tinggi. Inilah hamba Allah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Dan sebelum saya tutup, tuan-tuan, pertama saya minta doa daripada tuan-tuan semua untuk diri saya, isteri, anak-anak saya, cucu saya, dan semua warga madrasah kami, supaya kami dapat jadi orang baik. Saya bukan orang baik, tuan-tuan. Tuan-tuan orang baik, saya orang jahat. Tuan-tuan nampak ya saya macam baik, tapi saya jahat. Banyak jahat yang masih saya buat, yang saya tak boleh lagi nak buat. Bukan senang, tuan-tuan, kita nak balik menghadap Tuhan. Allah kira semua. Detik hati kita, jalan kita, makan kita. Saya makanlah pun tak ketahuan ni. Mata pun tak boleh nak jaga ni. Telinga pun tak boleh nak jaga ni. Macam mana kita kata orang baik? Tuan-tuan orang baik mudah. Mungkin sedang saya bercakap, saya rasa saya heran diri saya, bagus. Tuan-tuan tak tahu, tapi Allah tahu. Saya tak boleh tipu Allah Ta'ala. Tapi saya boleh pura-pura dengan orang. Saya boleh berlakon depan orang, tapi saya tak mampu berlakon di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan tolong doa bagi. Kedua, tolong doakan madrasah kami. Pasal apa saya kena minta doa, tuan-tuan? Orang kata Ustaz Ahmad Rizal ni orang gila. Dia buat sekolah tak serupa orang. Sekolah kami ni baru lagi. Yang pengerusi sebut tu Darul Antik dan Raudatul Ulum. Darul Antik ni baru sangat, baru 40 tahun. Yang Raudatul Ulum tu baru 24 tahun. Alhamdulillah, pelajar tak ramai. Dia macam yang lain. Kadang dia pasang, kadang dia surut. Baru salah dah lebih kurang 150. Kami daripada mula dulu sampai lah, minta apa-apa yuran, makan, minum, api ayak, apa semua. Bukan percuma dah. Tak percuma. Orang bagi kami ambil. Kalau percuma tu lain. Orang bagi tak ambil, tu percuma. Ni kami tak wajib, tak minta. Nak bagi-bagi, tak bagi sudah. Sampai ke sudah, tak bagi. Pasal apa? Orang tanya saya, Ustaz, pasal apa Ustaz buat begini? Supaya saya tak harap. Dan pelajar-pelajar yang belajar di sana tak menjadi satu hutang atas kami. Sekolah ni risiko dia. Orang nak bayar yuran ni, dia suka lari, tuan-tuan. Jadi solusinya, saya kata tak ada yuran. Jadi tiap-tiap bulan tak gaduh lari. Jadi mereka yang tak ada kemampuan ke, ada kemampuan ke, tak ada jadi hutang dengan kami. Jadi saya tiap-tiap bulan tak ada harap apa-apa. Tak ada harap apa-apa. Memang yang tu kami dah buat 40 tahun. Jadi tuan-tuan tolong doakan. Sebab kerja ni susah. Susah, tuan-tuan. Susah. Tuan-tuan jangan tanya lagi lepas pada ni jumpa saya, Ustaz, macam mana Ustaz buat? Jangan tanya. Saya sendiri tak boleh nak jawab. Minum, makan, minum, api, ayak sebulan 60,000.
Jangan tanya saya boleh duit mana. Sekali saya jawab mampu ni tuan-tuan marah. Ada orang tanya kat saya, Ustaz boleh 60,000 setiap bulan mana? Saya kata saya dah tuyul 12 ekor. Ustaz jangan duk melawak Ustaz. Saya kata saya tak boleh bagi jawapan. 40 tahun tak boleh bagi jawapan. Asal saja sampai masa ada. Sampai masa ada. Sampai masa ada. Nampak macam mana? Sebab Allah kata aku tu. Allah kata apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Allah kata dah. Jadi nak mengadu jangan ngadu dengan orang. Mengadu dengan dia. Mengadu dengan orang tak boleh selesai kan? Mengadu dengan dia. Sebab Allah didik kita macam tu. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Allah didik kita. Ya, Allah tak mohong tuan-tuan. Orang dia mohong. Ya. Saya 40 tahun tuan-tuan. 24 tahun sekolah saya sendiri. Macam-macam saya lalu. Orang janji kat saya, Ustaz, insya-Allah seminggu lagi saya bagi kat Ustaz 100,000. Satu sen tak ada. Cakap tak ada. Jadi kami ni memang tak percaya cakap orang. Sebab apa? Sebab orang ni dia ada mulut, dia boleh cakap apa. Tapi Allah Ta'ala, innaka la tukhliful mi. Itu kedua. Ketiga, Ustaz kata nak berhenti, tak berhenti. Kami duduk tunggu, Ustaz kata wallahu alam. Saya saja je duduk seko tuan-tuan. Lagi lama kita duduk dalam masjid, lagi banyak pahala kita. Akhir. Yang ni yang tak akhir, tuan-tuan dengar dulu. Sagi habis kuliah, tuan-tuan tak gaduh nak berkelahi dengan saya. Berkelahi apa? Ustaz, ni duit sagu hati masjid. Sebab saya tak terima duit masjid. Sebab apa Ustaz tak terima duit masjid? Kalau saya tak bagi kuliah malam ni, tuan-tuan tak bagi duit. Kalau saya mai sembahyang maghrib saya, tuan-tuan bagi tak saya duit? Tak bagi kan? Tapi kadang-kadang saya malas nak berkelahi tu sebab saya habaq dalam kuliah. Lalu masjid kata, Ustaz, yang ni duit sekolah. Dia akai saya senang. Jadi orang masjid pun dia kaki menipu lah. Saya tak terima sabit kuliah, dia akai saya, dia kata, ini untuk sekolah. Kalau saya mai sembahyang maghrib di masjid ni, agak-agak masjid nak bagi saya sampul dia tak? Ustaz, yang ni untuk sekolah. Tak bagi ni lah, muhung lah. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan kata, bukan saya kata. Tuan-tuan mengaku kata betul ya Ustaz. Jadi tak payah. Sebab apa? Saya pun nak belajar daripada hadis hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Saya kata kerana Allah. Betul tak saya buat kerana Allah? Orang tanya, Ustaz tak perlu duit kan? Perlu, siapa kata? Saya isteri minyak sama macam tuan-tuan. Saya bukan buah ayam kencing tuan-tuan. Yang tu tok wali keramat. Saya bukan wali keramat lah. Saya duk makan tom yum lagi wali keramat lah. Pakai duit je. Tapi dari mana? Tak tahu. Boleh mana Ustaz? Tak tahu. Saya mai pun pakai duit je. Tapi Ustaz tak ambil duit. Tak tahu. Tuan-tuan jangan fikir. Tak lagi tuan-tuan gila. Jadi tuan-tuan jangan gila macam saya. Saya orang kata gila, Ustaz gila. Tuan-tuan tolong doa. Saya lah tengah duk buat sekolah satu lagi di Kuala Terengganu. Lah tengah duk bina masjid surau. Masjid lah kami akad masjid. Akad masjid, keluasan masjid tu 11,000 kaki persegi. Tuan-tuan tolong doa, mudah urusan. Lepas buat masjid ni, kami akan buat asrama dua bangunan. Kemudian ada berapa bangunan lain. InsyaAllah, saya minta dengan Allah, hujung tahun depan, kita nak siapkan bangunan-bangunan semua. Tuan-tuan doa aja, tolong doa. Baik.
Tu saya. Wallahu alam. Lega dengar wallahu alam. Dengar wallahu alam. Lega sangat. وآخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. Ya Allah, Kau telah kurniakan atas kami, Ya Allah, umur sehingga saat ini. Ya Allah, jadikan berkat pada umur kami, Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jika kesalahan kami pada zaman muda kami, ampunkanlah kami, Ya Allah. Kelalaian kami, maafkanlah kami, Ya Allah. Dan sakit-baki umur kami yang kami tak tahu pun, Ya Allah, berapa banyak lagi di dalam takdirmu, Ya Arhamar Rahimin, yang ada di dalam ilmumu, Ya Allah. Maka jadikan baki umur kami ini, Ya Arhamar Rahimin, kami dapat kembali kepada fitrah dan menjadi hamba-Mu yang baik, Ya Allah. Ya Allah, jika Kau matikan kami, Ya Allah, dalam masa yang terdekat ini, Ya Arhamar Rahimin, kurniakan atas kami husnul khatimah, Ya Allah. Walaupun kami belum ada kebaikan yang dapat kami banggakan, Ya Allah, untuk kami serahkan dan kami tunjukkan kepada Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kekuatan atas kami, Ya Allah, dalam mempertahankan iman kami, Ya Arhamar Rahimin, dalam mempertahankan agama kami, Ya Allah. Ya Allah, jika Kau tidak tolong kami, Ya Arhamar Rahimin, tidak ada siapa lagi yang dapat membantu kami, Ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak bantu kami, Ya Allah, tidak ada tempat lain untuk kami meminta dan kami memohon, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tidak ada siapa-siapa lagi melainkan Engkau, Ya Arhamar Rahimin, yang dapat mengkabulkan hajat kami, yang dapat menolong kami, Ya Allah. Ya Allah, walaupun kami jahat, Ya Arhamar Rahimin, tetapi Engkau dengarkan doa kami, Ya Allah. Ya Allah, walaupun kami lalai, Ya Arhamar Rahimin, jangan Kau tolak permintaan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikan majlis kami pada malam ini, Ya Allah, asbab kami dapat menagih akan rahmat-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Bukakanlah segala pintu hidayah dan taufik-Mu atas kami, isteri kami, Ya Allah, anak-anak kami, Ya Allah, menantu kami, Ya Allah, cucu kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan isteri kami dan anak-anak kami, menantu kami dan cucu kami, Ya Allah. Jika Kau bagi kami kebaikan, maka Kau berikan mereka juga kebaikan, Ya Allah. Ya Allah, pada malam ini kami nyatakan, kami sayangkan mereka, Ya Allah. Kami sayangkan isteri dan anak-anak kami, Ya Allah. Kami sayangkan menantu kami, Ya Allah. Kami sayangkan cucu kami, Ya Allah. Jadi himpunkan kami semua, Ya Allah, di dalam syurga-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau pisah-pisahkan kami, Ya Allah. Sebagian kami di dalam neraka-Mu dan sebagian kami di dalam syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, استجب دعاءنا واقض حاجاتنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.